Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha bima yasnaun. Di dalam surah ia kata An-Nur ayat rakannya 20. Hubung kaitan dengan ayat ni supaya jadi supaya menjadi dalil kata kita orang ni beriman dengan Allah ni, wajiblah kita kena jaga mata kita. Sebab tu tak kalau kata oleh musannif, bila kita tahu dah kelebihan kesan-kesan hikmat yang Tuhan jadi mata kepada kita ni, ada faedah bahasa dunia dan ada faedah bahasa akhirat. Mata hak faedah bahasa dunia ni, kita guna dia supaya kita buat kerja dalam dunia dan juga boleh menjaga tak belaga dan boleh menjaga akan tak jatuh dan boleh menjaga pergi ke sana ke sini. Maka tu dia panggil mata yang faedah daripada hak pada bahasa dunia. Boleh musaha dalam kerja kita, ke situ ke sini, tu dia panggil faedah bahasa dunia. Dan ada pula faedah mata bahasa akhirat, dengan bahawa kita memandang kepada langit, menanda kata Tuhan itu satu, Tuhan itu ada. Kita tengok kepada langit yang ada di atas kepala kita dengan tak ada sia seputar habuk. Dan hebatnya Allah Ta'ala kuasa sungguh. Semua dunia ni atau dikatakan alam dunia ni duduk dengan langit ni ya. Luahnya langit, walau begitu sia tak ada seputung. Itu menanda kata Allah Ta'ala ni kuasa hebat. Panggil kita tengok gapo? Dengan kita melalui dengan sebab mata kita lah. Kita tengok pula matahari, menanda kata Tuhan itu ada. Tengok kan pohon kayu dan tengok Quran dan tengok jalan suluh mari jalan ke masjid. Dan tengok pula dengan mata tu jalan yang kita nak mari ngaji. Dan tengok pula mata saat itu pula tempat-tempat yang Tuhan redai, orang panggil dengan mata lah. Tu faedah bahasa akhirat. Lepas tu bila kita kenal dah sakut dengan mata tu, hak faedah bahasa akhirat baik, faedah bahasa dunia baik. Lepas tu ya timbul marilah satu perkara wajib kita kena terima kasih. Tu dia panggil syukur tu. Sarful abdi ma khuliqa li ajlihi. Orang panggil memalingkan seorang hamba dia retahkan mata dia tu kena kepada tempat hak Tuhan suruh. Tu dia panggil terima kasih. Lepas tu bila kita kenal dah kesan mata hak faedah dunia, faedah bahasa akhirat, lalu tu timbul mari syukur terima kasih. Lagu mana kita nak syukur kasih, terima kasih mata ni? Lalu ia katanya dengan bahawanya kita jangan tengok perkara yang haram. Benda hak Allah Ta'ala haram, benda hak Ta'ala marah, kita jangan tengoklah. Bila kita boleh patah tu dia misal apa? Seperti melihat perempuan yang lain pada isterinya. Ada pun bini kita ni kita tengok tak ada apa, enggak bini hak halal. Dan lain pada bini kita tu kalau kita tengok tu haram selalulah. Malaikat muka ngadau tangi. Hak tak apa dia dibenar. Tu dia panggil. Bila kita boleh jagakan mata kita, jangan tengok orang tino yang lain daripada isteri. Tu nama kata mata kita syukur terima kasih. Dan pula kita kena jaga pula. Jangan tengok lain pada saya. Saya ni hamba. Hak kita tak apalah, tengok orang lain haram juga. Dan lagi orang lagi mahram. Mahram ni orang mahram ni, kita jangan tengoklah lain pada mahram kita. Mak saudara kita, tok saudara kita, anak saudara kita, beradik-beradik kita. Tu dia panggil kalau kita boleh patah lain pada tu. Hak tu tak apalah, bini kita, isteri kita dan saya dan mahram. Lain pada tu nama kata kita tak syukur mata. Dan misal lagi jangan tengok pula muda beliau. Budak-budak yang belum tumbuh rambut, tumbuh misah, belum budak yang belum tumbuh daripada misal lagi dan lagi pula berjanggut, orang panggil muda beliau. Tu pun kena jaga juga mata kita tu. Daripada tengok budak-budak jatuh hak budak beliau. Kita berasa tak ada balas mana. Tapi masa Nabi kaum Lut, masa Nabi Lut dan berlaku mai sama jatuh tu dia panggil ya Allah tu. Sebab tu mari undang satu perkara jangan duk tengok budak hak muda beliau. Membawa kepada tak baik juga tu. Kalau kita tengok tak nama kata kita syukurlah mata kita sebab dak tengok budak beliau.
Dan lagi seperti pula kita nak jaga pula. Dan boleh hak kita tu akan aurah laki-laki. Jangan tengoklah aurat. Sama-sama kita orang jantan ni antara pusat dengan lutut. Sama dia kita duk tengok juga lutut dia, pusat dia atau paha dia. Nama kata mata kita tak terima kasih. Mata kita orang panggil kufur dengan nikmat Tuhan juga. Dah. Maka oleh demikian tu bila dia bilang dah. Dan yang kita nak syukur ni. Dan bahawanya kita jangan tengok perkara yang haram. Lain pada bini, lain pada isteri kita, lain pada saya kita, lain daripada mahram kita, dan lain pada lain daripada tu saat ni tu kok. Jangan kita duk tengok lah. Lepas tu kalau kita cek mari kok, hak banyak sekali kok tak lagi dah lah. Dah, bini tu sore lah, hak halal tengok. Pakai mak saudara, anak saudara tak banyak orang juga. Pas saya tu tak ada lah kita learning tu. Lepas tu tak ada lain tak bukan hari-hari mata kau duk tengok orang betina moga ya ramai daripada hak kita. Kita bini sore, anak betina kita tak berapa orang. Pakai anak saudara kahwin gapo pun tak ramai dah. Pendek kata hak halal orang panggil tak banyak. Hari-hari duk gelomok dengan hak ni lah. Sebab tu kalau kita cek mari benda yang duk berlaku tak kita hari-hari hak dosa dengan Tuhan, tak lain tak bukan hak banyak sekali nak sebuah tengok tina jatuh lah. Walaupun tempat puluk, walaupun di nak, walaupun di mana saja hak ni masalah duk campur gaul. Payahlah nak bikin hak ni. Tapi walau bagaimana dalam hak ada payah pun kita kena ambil lah. Ingat kata benda ni campur gaul tina jatuh ni adalah haram dalam agama kita. Ingat situ. Dia kata biasa dah laning, tak apa dah laning, jangan gitu. Hukum unnah tetaplah sampai hari kiamat. Balah-balah mana masalah tengok menengok puan yang lelaki ni yang sah nikah, haram situlah. Siapa dia boleh jaga, siapa dia boleh kawal, orang ni masuk le golongan syukur terima kasih mata dia. Dan sebalik mereka yang tak ada boleh jaga, tak ada boleh kawal, dengan bahawa dia tengok lain pada bini, lain pada anak dia, lain pada saya dia, maka orang panggil hukum haram situlah. Walaupun dosa haluh pun, tapi dengan sokmo tu. Dengan sokmo tu. Situ. Pas mana dalilnya? Dia tak kala dia royak dasar ni. Wa ari sepotong ayat dalil yang menunjuk katanya perkara yang kita tengok lain pada bini kita, isteri kita ni adalah haram tu, ni sebagai dalil. Mana Tuhan kata? Kerana firman Allah Ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha bima yasnaun. Di dalam surah An-Nur ayatnya 30. Balik pada bahasa kita artinya firman Allah Ta'ala, Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, dia kata kena, hey Rasulullah, mana memberitahulah mengkatalah memperakat, maknanya bagi sekalian yang beriman, mengoyaklah kepada orang yang beriman semua dalam lingkungan langit ni. Sebab orang beriman dengan Allah Ta'ala, hak Tuhan kasih, hak Tuhan sayang. Gapo-gapo mang duk kena tak kita orang beriman ni lah. Tengok puasa pun ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang kafir lepas. Panas sembah bakso jaga dengan aku kalau dah. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Tuhan kata hey orang beriman, hendaklah kamu jagakan dirimu dan anak binimu nak wilpah pada neraka. Kena tak kita orang beriman juga. Lepas Tuhan kata pula dah ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hey orang beriman, hendaklah kamu taubat Allah Ta'ala sebagai taubat jadi sepenuh taubat nasuha. Kena tak orang mukmin juga. Ya ayyuhallazina amanu la takunullaha war rasul. Hei orang beriman, jangan kamu ngenak amanah Allah dan amanah Rasul. Kena tak kita orang mukmin juga. Mari dalam ayat ni pun kena tak kita orang mukmin juga. Jadi gapo-gapo kita orang mukmin ni duk ikut undang Tuhan semua lah. Arti orang yang lain pada orang mukmin ni menanda kata Allah Ta'ala tak kasih, Allah Ta'ala tak sayang. Gapo-gapo yang duk sayang, dia duk beringat tak kita ni lah. Supaya kita duk sayang. Gapo-gapo bila kita duk sayang, kita duk beringat, sayang kita kasih. Sayang kita sayang, salah nak lajak jangan weh. Apa nak kuat demo tu. Hak kita tak kasih, kita tak peringat lah muka kita tak ada kasih.
Hak kita kasih ni kita dah beringat nampak dia nak lajak. Ai demo lama dah boleh tak nampak sejik. Dah mari-marilah pakak-pakak dengar. Ni benda ni wajib ni. Jadi kita dah peringat dia royak tu sama-sama kita kasih. Tuhan pun lagu tu seolahnya nak royak demo orang kafir ni lain pada hak berimeh dengan Allah Taala kok. Seolah kata ikut iyalah. Dia nak pergi ke mana lah. Jadi Tuhan tak ada apa tah dia tu. Gapo-gapo duk tena tah kita lah. Masalah ba'aurat pun lagu tu juga. Kullil apa nama ni? Apa yang katanya? Ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisaika. Dah. Muhammad muayaklah kepada binimu dan anakmu dan semua orang beriman dengan Allah Taala. Suruh gapo? Yudnina alaihinna jalabibihin. Suruh tudun aurat. Dan suruh pakai wilgo, suruh pakai wilabuh. Jangan ketak, jangan terik. Suruh tudun aurat. Tu kena tak kita orang mukmin juga. Pendek kata kita orang beriman Allah Ta'ala ni, Tuhan saya. Tuhan kasih. Walaupun nampak berat pekat awal lah kita ke learning ni. Gapo-gapo duk terkena tak kita semaya, puasa, tudun aurat, suruh taubat. Duk kena tak kita orang mukmin. Nampaklah kata kita ni, pekat awal letih penat. Tapi kelak akhirat esok kita akan senilah. Duk dalam syurga Allah Ta'ala tak ada buat gapo dah. Ada apa-apa duk puja nafsu sungguh-sungguh dah. Kau duduk terima kasih Tuhan. Gitu yalah. Makan minum puja nafsu sungguh-sungguh. Ada pun orang yang Tuhan tak kasih sayang sebab orang kafir kak, ya ambil buh dalam api. Kau duk seksa selama-lama. Tak tubik pak bila dah. Lah ni siapa sakat kena semaya, siapa sakat kena mengaji, siapa sakat kena puasa. Tak biasa pergi lagi Mekah, kena pergi sekali umur hidup sekali. Bunyi berat pekat awal, tapi klik akhirat esok senilah kita duduk dalam syurga selama-lama. Sabit ayat ni pun kena tak kita orang mukmin juga. Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, mengoyaklah Muhammad semua orang yang beriman. Sebab kata orang beriman tu orang ada kepercayaan tentang Allah Tuhan dia, dan dia ada kepercayaan tentang Nabi Muhammad tu Rasul dia, dan lagi tentang malaikat kita, dan lagi qada dan qadar hari kiamat. Namun orang aman, orang telah beriman dengan Allah. Pasal kata apa? Pejah oleh kamu akan mata kamu. Tuhan suruh Nabi royak kepada kita ni suruh pejah mata. Kalau pakai betul-betul pejah mata apa? Mik kelupuk mata tudung nama pejah. Tu yaghuddu min absarihim. Pejahlah oleh kamu akan mata kamu, Nabi kata. Pejah saat itu daripada barang yang tiada harus kamu lehak barang. Jadi perkara barang ni kamu tak harus nak tengok, yang ni mu tengok tu haram. Maka mu pejahlah mata tu. Kalau pakai betul-betul ayat kau. Jadi Tuhan suruh kita pejah mata, Nabi royak. Nampak pak retina pejah mata selalu. Nampak benda musiak dalam terasak pejah mata. Tu pakai betul-betul. Kalau gitu jatuh parik ni. Buat mutul lelek nampak retina pejah mata. Tu pakai betul-betul tu. Sabit Quran tak boleh juga pakai betul-betul pun hak zahir bukan murah. Nah kan dia kena pergi pakai makna lain pun ada. Tuhan kecek betul-betul tapi hak zahir bukan murah. Nampak pak retina lalu kau jalan pejah mata. Tak banyak jok tu orang parik tidak tepuh lemu. Apa tu yang suruh pejah bila tengok benda yang haram? Maksud pejah di sini jangan kamu tengok. Nampak pak benda yang haram pejah mata. Mana maksud pun jangan tengok dah. Mene gapo ni. Tapi kita sekali lah. Nakah? Sekali kita cari tengok. Tambah-tambah laning tu gak. Mulai masuk dah 4:10 habis 4:19. Nampak duk tepek pai kok jalan dah. Gapo? Ngan kaca. Padahal mari belaka dah malam tu belara bakok. Bala huduh pun tak apa. Tak ada jangok mana. Ngambil nampak jangok beuk. Kok jatuh tu. Tapi masa dia bunyi kata darah kok pandai. Beuk dengan tubuh tinggi ngacik pun ada tengok tu. Pas sekali toseh tak toseh pun India dah. Tengok beuk ngah malam 14 tu. Tapi nyogi. Ya perangan nafsu kita boleh darah bakok tak ada apa wala caruni tua pun mari, nawarak pun mari. Tu nak royak bila. Padahal nak royak kata bila kita tengok temu tu supaya pejam mata dah. Maksud pejam mata di sini dengan makna nak royak kata jangan tengoklah sebut kata benda yang jadi deraka sabit dengan mata jangan tengok. Tuhan kata kalau mu kata gitu Muhammad kau orang berimi
Bila mu tengok benda haram suruh pejam mata, kalau mu royak gitu ke orang berimeh lagu tu Muhammad, nascaya adalah mereka itu, nascaya kata dia, memejai oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Kalau mu royak lagu tu Muhammad, tentulah dia boleh pejai selalu. Tengok bab benda haram, dia kata tak tengok. Pasoalnya geno kita tak boleh patah. Padahal tu saya kata kalau mengoyak Muhammad kepada umatmu hak beriman dengan aku ni, jangan tengok benda haram, jangan pejahlah bila tengok benda haram. Maksud jangan tengok. Lepas tu saya kata kalau mengoyak lagu tu, tentulah umatmu hak beriman dengan aku tak tengok lah. Tapi soalnya geno boleh kita tu tengok. Sebab tu hidup ngaji pun tak ada nak patai gapo dak juga. Ha ini tak lain tak bukan menanda kata kelemahan iman kita. Nampak dah lah. Kelemahan iman kita orang panggil. Ha dah. Supaya juga Tuhan royak kata semaya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni boleh lari tuai daripada mabuk. Boleh lari tuai daripada mengupak. Boleh lari tuai daripada curi. Tu semaya. Dan lagi wal fahsya', dan boleh lari tuai daripada berlaku zina. Tapi semaya tak ada beradu, ngupak pun tak ada beradu. Semaya pun tak ada beradu, bercuri pun tak ada beradu. Misal hakuk mano tak serupa dengan Tuhan royak. Tuhan kata semaya boleh lari tuai daripada mabuk, boleh lari tuai daripada patai benda haram, boleh lari tuai pada zina. Geno nya kacau duk zina lagi, nya kacau duk mabuk lagi, curi lagi di semaya lain dah. Ini kita nampak kata semaya tu hak tak sempurna lagi tu. Kalau semaya sempurna sungguh boleh patai dah. Ha boleh patai. Pahala ni boleh patai dah kan. Berzina boleh patai dak awal lagi dah. Mabuk pun dak dah. Curi pun dak dah. Cuma hak tak boleh patai lagi capo gaul tino jatuh tu dah. Ha boleh patai banyak dah. Semaya dak lari dah tu. Tuhan menjadi satu sebab dengan kita semaya molek ni boleh menyegahkan Tuhan daripada fahsya dan munkar. Sebab tu kalau orang mabuk ketung, mabuk gapo, jabar mabuk gapo, wak gilah bambak mana-mana pun kalau tak semaya besok tak boleh nak ukar. Duk lekat situ budak tu. Makan lagi obrol di Patelung ko, obrol di Songkla ko, obrol di Naratiwak ko, bambak budak ni satu penyakit bila lekat benda tagih. Tapi geno boleh budak ni tak boleh ukar, bawa tumbik pak bambak jadi klik. Sebab budak ni tak semaya. Tak usah duk ukar lah dia tak semaya. Sebab semaya ni hak Tuhan royak sendiri dah. Nah, hak royak sendiri bila semaya di molek sungguh boleh mencegahkan Tuhan yo daripada fahsya dan munkar. Tera budak-budak hak tagih, budak-budak hak mabuk, budak-budak duduk jenis masa mahaya benda-benda tagih. Tera ya semaya tak bergaduh. Belajar molek semaya, tak ada kena pergi bambak, pakai tinggal dengan mudah. Moga Tuhan royak dah. Ha, dah jumpa tak semaya. Tak semaya tu kau tambah maksiat, kau tambah maksiat. Malam-malam orang sampai tidur kita matam nyuluh tak filter di dahi. Gerung-gerung purwa pukul 3. Bawa orang pakak pergi sembahyang subuh dia tidur. Bau pukul 11. Pas minta duit pula dah nak makan pula dah. Apa malam dia menyuluh pula dah. Suruh filter duk dahi. Pas malam pekok sejak tak ada lagi. Pas payah budak ni nak ukar. Tok nebel tok selawat tok menik igak budak ni pergi bambak. Bambak tak ingat sebab dia tak maya. Ha, dia boleh tengok selalu maya tak ada beradu. Maksiat tak beradu juga. Tanda kata semaya kita tak sepenuh lagi. Ha, kita kena semaya menjadi sepenuh, kita duduk mengaji dah. Hakikat semaya ada zahir batin, kita buat kedua. InsyaAllah akan semaya kita jadi naf'ah, tolong kita akhirat dan juga tolong di dunia. Pas di sini Tuhan kata, kalau mengoyak kepada orang beriman, Muhammad suruh pejam mata, jangan tengok benda haram. Kalau mengoyak tentulah hamba-mu pejam mata. Tapi kena kita tak pergi juga, tengok juga. Ini menanda kata kita ni tak sempurna lagi lah iman kita. Ha, duduk situ lah. Ha, duduk situ. So, dan lagi pula kata dia nyo. Dah, mananya, dia kata lagi, dan suruh olehmu Muhammad akan mereka itu, akan mereka orang mukmin lah. Suruh dengan memelihara parak mereka itu. So, jaga kemaluan. Ha, suruh jaga kemaluan orang panggil wa yahfazu furujahum. So jaga daripada kemaluan, jangan berlaku zina lah. Ha, dengan jaga zina, jangan berlaku zina. So jaga kan kemaluan
jangan berlaku zina. Saat ni suruh jaga mata, jangan tengok. Pas ayat kedua ni wayah fazu furujahum, dan suruh jaga pula dan parak-parak mereka itu jangan berlaku zina. Pas kalau meroyak begitu Muhammad, nascaya melihara mereka itu akan segala parak mereka itu dia boleh jagalah. Dia boleh jagakan parak dia tak berlaku zina. Sabit ni hak Tuhan kata Nabi royak pada orang Tino ni. Hak kata orang Tino pecalon serga ni 4 perkara tengah daripada. Mana kata orang Tino ni boleh jaga 4 perkara ni, siapa Nabi kata lapai uti pitu serga, mu pilihlah mu nak hak mana. Ya kamu dia jaga ke nak jaga semaya. Tak nak tinggal-tinggal semaya. Kecuali dia mari ma percamdean. So pas semaya pula awal-awal waktu pula. Yang kedua dia puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan tak tinggal-tinggal. Kalau tinggal apa, dia uzur. Pas dia ganti hari lain pula. Yang tiga masalah ni. Yang tiga dia boleh jagakan kemaluan dia. Kemaluan dia ni tak ada orang lain masuk kosong. Hanya kemaluan dia untuk tok laki dia lah. Tok laki dia 24 jam tu dia serah tubuh pada tok laki dia. Ikut tok laki dia nak pergi mana. Ni masuk ni. Pas yang keempat pula orang Tino boleh taat patuh pada tok laki. Dia boleh amal 4 perkara ni Nabi kata, lapai uti pitu serga pilihlah mu nak hak mana. Ni kelebihan orang Tino dia tak ada payah mana. Nak boleh masuk serga tapi kok boleh amal 4 perkara tu. Kita orang jantan ni payah sikit. Ada juga hak Tuhan hak Nabi sebut asmaya tu. Sudah kita mi asmaya siap dah mang, jangan duk gaduh lagi. Akak tangi pak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Patu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca nak kali mi asmaya hak tina baik tina jatuh tak apa. Hak ni Nabi royak lapai uti pitu serga juga. Munah hak mana pilih. Payah juga nak boleh lekat dia tu. Mabunyi mudah ya. Tempat kita nak amal bila mati pun behak tu tak apa. Ada apa dah? Sungguh weh hak tu guru dok royak. Sungguh weh Quran hadis dok royak. Tapi gi khabar le kubur dah. Tak leh nak buat gapo. Cuma minta lah Tuhan tu hatta keliknya sama tara nak buat amal tu. Pas tengok dia minta kelik hatta dalam dunia. Kita ada kata nak nego, tak ada kata nak beli mah, tak ada kata nak buat rumah besar, nak beli kereta, nak beli 2 3. Tak ada. Dia minta nak buat amal perkara ya. Nak man solihan, nak buat amal dah. Ni kata amal lebih dia laku dah dulu. Tengok ketika nak mati tu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan aku minta kamu jangan mati lagi aku ni. Boleh 10 minit kau. Padahal Tuhan ada buat letih dah kena tarik. Tapi Tuhan royak duk minta. Tak sewi Tuhan mencabut ruh dia lagi. Boleh 10 minit kau tepat nak mati. Dia nak buat apa? Kacau duk minta tu. Nak nego kau, nak beli kereta kau, nak bini kau, nak buat rumah besar kau, nak pergi jalan Ciamai kau. Dah. Nak apa? Fa'asaddaq, nak sedekah. Lo ni tak ada rasa balah mana. Nak sedekah. Lepas tu wa akun minas solihin, nak jadi orang jujur dah. Nak ngaji lah, nak tuduh aurat lah, nak baca Quran lah. Dah, nak zikir lah. Dah, orang panggil baru nak celah tu. Kau celah nak mati. Lepas tu tak jauh dalam golongan hidup kita dah. Umur ni sebagai pala modal dah kita nak bekal ke akhirat. Hak untuk kita buat nego tak apalah mang pala modal duit pitik. Emang tak rasa nak nego dia nak gak tapi duit tak ada. Tak boleh nego. Wasa nak buka kedamah we nampaknya mah laku dia mau dok beli 30 lebih pun dok beli masuk kubik. Nak terah buka kedamah. Pak nak buka dengan apa? Tak duit tak ada. Tak leh dengan duit nak buka nego tak dunia. Tapi nego akhirat bukan duit pitik. Nego akhirat ni bukan harga mah gapo dak. Nego akhirat tak lain tak bukan umur kita ni lah. Kau banyak kau buat amal kau molek. Kau banyak buat amal kau molek. Tapi kalau amal, kalau umur banyak 7-80 tapi amal tak ada. Hak ni Nabi bilik orang jahat. Wasarrun nas sejahat-jahat manusia.
Mantola umruhu, umur panjang, wahasuna dah, umur panjang, wasa amaluhu, dah jahat amal dia. Umur 7-80 tak masuk sejik lagi. Kau duk tunggu kedai kopi mai haji, duk buang afak-afak werung, malam-malam luar kau tunggu cokoh masuk piu mai petang. Nak ke? Kalau well-well ginang kacak lagi tua tak agak nak berjalan cepat demo pun nak balik pergi lagi. Dia panggil umur dia panjang sungguh, tapi duk lagu ni duk ngajak hak lagu ni. Sebab panjang tak ada buh benda bagi ke. Sampai tu Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amalihi. Orang yang sebaik-baik Nabi bila umur dia panjang, payah jangok amal dia. Semaya pocome, baca Quran pocome, zikir pocome, sedekah pocome. Hak ni umur banyak mana tak apa, Nabi bila kata orang ni sebaik-baik orang lah. Orang yang umur panjang yang duduk dalam taat dengan Tuhan semua. Ni habis kita nak minta Tuhan umur panjang, jangan duduk minta sekarang. Ya Allah, mintalah aku umur panjang Allah, jangan mati lagi ya Allah. Ya Allah, mintalah jangan mati lagi ya Allah, aku nak hidup lagi dalam dunia ya Allah. Jangan minta sekat tu bunuh tu. Ya kena ya Allah, aku minta lah kepadamu ya Allah, minta lagi mu pera lagi umurku ya Allah, mu panjang lagi ya Allah, tapi panjang umurku, pera umurku hidup dalam taat kepadamu, we boleh patuh kepadamu, umur hidup dalam berkat kebajikan hak mu suruh. Ni baru hak Nabi bila molek kita minta ni. Kalau semata-mata minta we umur panjang tapi tak ada kaitnya kebajikan, hak ni tak usah minta lah. Masuk orang panggil benda yang panjang umur, kalau tak ada kebajikan tu dia bila orang ni sejahat-jahat. Sampai sini kita mari tengoklah. Nabi katanya murayaklah Tuhan kata Muhammad suruh jagakan kemaluan para. Kalau murayak pak tu nascaya nascaya yang katanya mereka itu memelihara mereka itu akan segala parak mereka itu ia melihara daripada barang hari-hari dikerjakan dia dengan dia dengan barang tu. Jadi noyak tu bila murayak so jaga ke parak, dia tak berlaku zina. Dia boleh patai selalu dah. Barang no setengah pada setengah dia tak boleh patai juga, duk zina juga. Ini menanda kata email dia ni tak kuat lagi. Yang boleh patai selalu dah takut dengan zina ni, orang ni boleh patai selalu dah. Boleh patai walau duk sore. Tengok kalau orang bujai kan. Orang bujai yang ada anak sore dua, dia jaga tubuh dia. Jaga tubuh dia, tak boleh orang jatuh tengok tempat hak hari. Pakai kecek-kecek benda pelik dengan orang jatuh pun tak kecek. Dia jaga sungguh dalam agama Tuhan. Maka orang tina ni bila dia mati seesok boleh duk wahna ngi arah. Sebab dia jaga tubuh dia mang daripada melakukan jahat dengan orang jatuh. Ni boleh orang dia bujai kat klik-klik selalu kelak. Salah orang tegur sekali 4-5 nya jawab. Gimana kat dia tu? Ikut orang gimana pun kita ke tubuh seorang. Ia nak kena kita mau ni selalu dah pra tubuh lagi. Orang tegur sepatah betul benar jawab 78. Tak kena jatuh ngecek. Tak apalah ada orang nak gendong. Dia nak gendong kita mau ni. Kalau kita orang huduh orang hitam dia nak gendong. Tak apa kita boleh. Gendong lagi mana? Ikut mana-mana pun. Nak naik. Nak. Mulalah. Tu nak royak kata. Ya mudah. Lalu tu kalau siapa boleh jaga orang ni boleh duk wahna ngi arah di akhirat esok. Pucuk daripada dia tu bujai tak ada tu lelaki, maka dia jaga seboleh-boleh. Tubuh dia tu tak boleh orang jatuh tengok tempat yang haram. Kalau dia jalan lagi pun dia jalan untuk benar sungguh. Tak ada kata nak pergi cari jalan lain dah. Siapanya Nabi sebut boleh duk wahna ngi arah di akhirat esok yang tak ada bayangnya di akhirat esok. Ni besar tak besar dah. Sebab itulah dia katanya, kalau murayak Muhammad so jaga ke parak tentu dia boleh jaga. Dia tak boleh jaga tu tiap orang panggil email dia nipis. Dia tarik email dia tarik. Tu baik. Dan yang demikian memelihara tu lebih baik bagi mereka itu. Orang yang boleh jaga mata, orang yang boleh jaga parak tak berlaku zina, orang yang boleh jaga mata yang tak tengok benda haram, orang ni lah Tuhan kata zalika azka lahum. Orang ni adalah lebih baik bagi mereka bahawasanya Allah Ta'ala. Orang ni lah lebih baik. Mana lebih baik, mana orang yang lebih bersih, cuci.
Sebab itu kalau mata duk melakukan benda maksiat, cek orang ni tak cuci. Parak je duk berlaku zina, cek orang ni orang panggil tak cuci. Pas zina ni, dia mari di mana? Mari di mata dulu. Sebab itu kalau duduk dia orang buta, dia jarang nak berlaku zina. Duduk dia orang celak ni, dia tengok menengok, dia tarik nafsu. Tarik nafsu ni orang panggil tak khabar ni. Apabila berlaku zina, berlaku zina ni dia masuk dalam dosa besar. Zina ni dia duk tekak sirik. Lama satu sirik, lama dua bunuh orang, lama tiga zina. Sampai Nabi kata zina wahidah. Satu kali zina ni bukan ingat kali, satu kali ya. Kalau mewah nafsu bet-bet tengah je. Mewah nafsu sungguh lah, satu kali Nabi kata ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Digugur, dibatal amalnya, dirutuh turun 40 tahun. Allah tetap pada tu nak tengah je. Amalan 40 tahun menyeberah luruk. Tu dengan sebab pucuk daripada berzina. Habis tu dalam agama kita kacau sangat tu. Daripada beranak pak belah lek kani. Komak belah lek iri. Lepas tu baca pula surah Inna Anzalna nak budak ni lepas pada zina. Tu sabab dia. Dan baca Inna Anzalna pula nak budak ni biasa dengar Quran sebab Quran dia turun mana tu qada. Pada tu qada dia dak Inna Anzalna. Tu Inna Anzalna salah satu cok yang bawa budak jadi sekat tak berlaku zina. Pada orang basuh kecing, Allahumma tahil qalbi minan nifaq. Tuhan mu cucilah hatiku ni jangan jadi Islam pura-pura. Islam nafiklah mulut dengan hati tak sama. Wa hasin farji minal fawahish, dan menjadi pula menjaga pula jangan berlaku zina lah parakku, cuci ke parakku jangan berlaku zina. Ni sabit kita kecil kita baca, tapi jangan duk baca lah jamai. Tu baik ulah 3-4 jakah kak. Bila duk jalan Allahumma tahil qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ni doa basuh kecil. Siapa umur mari sampai sampai 10 dah tak baca kali habuk. Kalau himpun air kecil boleh 2 kolah. Boleh 2 kolah besar air kecil. Kau kecil jak muda, jak budak ni. Siapa jadi orang tua kat nak mati tak ada doa sekali habuk. Nampak teruk juga mah tu. Belajarlah, tak ada payah kali. Allahumma Allahumma tahil qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dua patah je baik paling bengah-bengah takut tanya, tak tanyalah baik. Tempat setik juga, setik ban dengan tak apa. Setik Darul Falah pun tak apa, setik nung sejak hijau. Ni hijau juga apa payung. Nak pero atik. Dah ke? Setik tu tak apa, tanya lalu setik tu. Setik tak boleh main. Setik ni orang panggil weti raja damdeng. Hak nu lumpini. Dia tak sama dah. Samrung lagi banyak setik. Tu baca hak tu lah orang tina weh. Ingat molek tu fak tina ingat dah tu. Allahumma tahil qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Cuci hatiku dan cuci farak jangan berlaku zina. Tu makna mudah-mudah. Lebih-lebih lagi ada cucu kita, ada anak kita, kita baca pada bahasa kecil. Sudah bahasa kecil kita baca siuk di anak kita. Lah ni tak pandai dengan dunia moden doa ni. Banyak-banyak menarikkan pada Yahudi, hodok karuk nak bunuh Islam ni. Ya hatta gambar-gambar plek-plek. Budak-budak halu-halu tu pandai belakon dah. Pandai belakon siapa tengok uepu pun pandai dah. Loh, ya ada belakon dalam ni. Pecik-pecik sebentar nak tengok Jepun serah. Jepun putih sembuh beuk Jepun. Nak tengok kauli mata ripik pengah-pengah tu baik. Nak tengok Cina kecek cia-cia, cerah tengok. Nak tengok darah Thai puah tu baik. Allah boleh tengok belakang. Lagu mana ni kalau rasa kita tak buat pertahanan dengan ayat kata. Sudahlah. Tengok ayat kata ni setengah daripada. Sebab itulah bila-bila kita basuh kecing anak kita sudah, bila-bila duk pepuh ke apa kita bacalah. Siuk kepada anak kita takut ni berlaku zina pada masa akhir datang. Sampai dalam ayat ni Tuhan suruh nak jaga wayahfazu furujahum. Murayyalah Muhammad suruh jaga akan mereka itu parak dia jangan berlaku zina. Kalau boleh jaga dua ni, boleh jaga mata, boleh jaga parak, hak ni dia kata ya demikian melihara itu lebih baik bagi mereka itu mana bersihlah. Orang tak zina, orang mata tak tengok benda haram, orang ni bersih cuci. Dia bersih cuci hati, dia mudah tarik buat amal ibadat. Ikut royak gapo? Royak doa bahasa nak. Royak Quran kata kubur duk panggil mu nak hari. He madau, he beja, he sang,
abepe ing hemang mu ingat tewe dalam perut kuburku ni tak ada sains sore habo. Kubur duk panggil nanah hari. Mu ingat tewe kalau asa munawi ada kamoh kata mun ada sains le kubur. Mu kena baca Quran ni sebagai sains memang. Bakal hati kita bersih, hati kita cuci, boleh amal selalu dah. Daripada sebab mata kita boleh patah tak tengok benda haram. Yang boleh jadi sebab pula kemaluan kita tak berlaku zina. Insya-Allah tu royak sendiri. Tu yang kata zalika azka lahum. Yang dimakian mu jaga mata mu jangan tengok benda haram dan mu jaga pula pala haram tak berlaku zina. Kamu tu bersih. Dan bersih ya kau tambah benda baik. Dan hati kau cemar ya tambah benda jahat. Ya lagu tu. Ya sudah jadi belawai dah dua tu. Dah habis itu. Dan lagi pula bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin mengereja mereka itu akan dia apa nama ni mengetahui apa Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang dikerjakan mereka itu akan dia akan bagai dikerja tu dia tahu semacam dengan zahir. Dia tahu supaya kita zahir ni ya. Sabit dengan Allah Ta'ala ni orang panggil ni sebuah dengan Allah Ta'ala tak ada zahir tak ada batin. Allah Ta'ala tahu supaya walau le perut kita setara mana ni ya, walau le perut kita ingat gapo waktu tengah malam hitam lagi sumuk ya halus Tuhan tahu. Hati kita dah ingat gapo telitah gapo ya tahu belaka. Sabit orang panggil Tuhan ni wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah Ta'ala tahu barang alik dalam kita ni supaya ngah zahir ni ya. Sabit kita ni ada zahir luar. Kita boleh tahu benda lik luar ya. Perangai beg ni kecek banyak gapo tahu lik luar ya. Tapi lik dalam kita tak tahu. Tak tahu nak sebuah kita manusia ada zahir batin. Tuhan ni zahir batin supaya dia tahu. Bila supaya tu kita takutnya. Gapo yang kita dak ingat le perut, gapo yang kita dak nampak le perut, Tuhan tahu sebut, tahu sosok nak tusuk taklif dia. Sebab tu lazim Tuhan tahu belah lik dalam kita supaya dengan hak zahir, maka membalah ya Allah akan mereka itu akan mereka tu atasnya apa nama atas dia lah jadi no ayat katanya bila Tuhan tahulah segala-gala benda dalam hati kita supaya zahir, maka Tuhan nak balas supaya tahu tu. Kalau hati kita niat jahat, kalau hati niat karuk, maka Tuhan nak balas karuk, balas jahat. Kalau hati kita niat baik, hati kita molek, dia balas molek. Yang ngikut atas dia tahu gapo yang kita niat alik dalam. Sambil kita kena pisah niat jadi bersih. Pas nak jadi bersih, nak jadi cuci ni kena patai mata, jangan tengok benda haram dan parak jangan berlaku zina. InsyaAllah hati jadi bersih. Hati bersih kita gini niat benda baik, maka Tuhan pun yang nak balas baik. Balas baik Tuhan sergalah di akhirat esok. Tapi kalau mata kita tak patai, Tuhan berzina, maka hak ni orang panggil cemar. Ada cemar, hati cemar, ya gini niat tak molek. Dia tak molek, Tuhan pun balas benda tak molek. Gapo balas tak benda tak molek? Kena kepada neraka. Tu dia panggil wal iyazabillah, na'udzubillahi min zalik. Gitulah tu baiknya. Habis potong ayat saat ni dah. Pas dia kata mula ada pada ayat ini, ayat saat ni lah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ayat ni dia kata mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakut. Jadi tiga tu ayat yang amba baca saat ni. Hak Tuhan suruh Nabi royak tu. Ayat yang mengajar perangai kita. Ayat yang mengajar perangai, ayat yang beritahu. Pak ayat ayat pula bicara takut, menakut. Lagu mana menakut? Tuhan tahu hak alik dalam supaya alik luar. Hak luar pun telah dah, hak dalam dia tahu dah. Oleh dia mati tu kena takut tu. Enggak Tuhan tu duk tengok kita sia malam. Nak masuk. Bila kita nak telitah benda tak molek, ingat Tuhan duk tahu, Tuhan duk tengok kecek mudah-mudah. Ni orang panggil ayat menakut. Tu lagu mana panjang pula tu kita turut semula pula nak baca sebuah lagi ni dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita dengar ada bauning daripada hadis Bukhari. Ya Nabi royak orang tino mano-mano tok laki panggil masuk tidur dalam. Dah masuk panggil dalam nah, pergi tidur tengah malam dah ni. Kau nak tengok lakam. Tu ya Allah diraka dah tu. Dia nak kita kau nak gosok baju nak pergi ngajar esok. Dia ada 2 lah lagi baju. Abang nak masuk dah pukul 10 dah. Gigi dia manggil dalam rumah kau dah lep dah. Bini tagi, maka bini tagi tu laki tidur. Maka kalau ada tu laki tidur sakit hati ngah panggil bini tak masuk, maka bini tu kena lanak, kena sakcen, kena supoh dia oleh malaikat. Dah supoh oleh malaikat kata dia, moga tu laki sakit hati panggil bini tak masuk. Bini duk perabih nanti kala konton awasan. Tidak bini nanti perabih duk bukan duk jahit. Maka bini tu kena supoh di malaikat sampai subuh kalau dia tak masuk. Itu hadis. Tengok hadis yang kedua pula. Dalam hadis ni pun hadis sahih juga. Ya katanya daripada hadis yang kedua pula, Nabi katanya demi Tuhan yang dijadikan demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudrat. Nabi bersumpah lah Allah Ta'ala menjadi Nabi yang mak sifat kudrat dengan kuasa Tuhan tu. Tiada daripada seorang lelaki tiada seorang lelaki yang memanggil ia seorang lelaki akan isteri yang memanggil kepada hafal dia tempat tidur pasal ni juga. Habis kata hadis muka bak tidur dia kena besar. Kita orang tina wak tak kharik pun lembu kenyai. Lepas tu lelaki tu Allah yang kelak nak murid. Kahwin nak tidur nak kerja lagi esok panggil masuk tak sih. Sampai siapa Nabi sumpah demi Allah yang Allah Ta'ala menjadi aku dengan sifat kedrak dia. Tak ada seorang lelaki yang panggil bini masuk tidur dalam rumah. Kamar dia bini saat itu maka agan ia isteri atas datanya. Tak lagi masuk dalam juga. Duk keras cara dia. Duk tak kharik, duk kerak kuku, duk tengok tak rosak, duk basuh. Kahwin tak boleh nak panggil tadi dah. Duk keras cara dia tu. Orang Tino ni malaikat adalah Tuhan yang di pada langit itu. Tuhan yang di pada langit bukan Tuhan duk langit. Tuhan yang duk kuasa di langit. Tuhan yang milik duk mengatas langit ni suruh dan kekerasan dan mereka itu hingga reda daripadanya oleh suami. Jadi Tuhan saat ni kok laknatlah. Tuhan laknat, Tuhan murid kepada orang Tino saat ni daripada tu laki panggil masuk tidur dia tak masuk. Maka Tuhan laknat dia. Tuhan murid, Tuhan nak jaga langit ni lanak dan kekerasan atas dia dan mereka Tuhan marah hingga tok laki redha. Kalau masuk pak dalam, kalau bininya pandai abang minta maaf dah. Jadi adik masuk lewat sikit dah. Tak ada orang abang dengan adik dengan dah abang duk panggil sana. Tapi tak ada orang lah abang adik nak perabih kai sikit duk basuh. Abang duk perabih sikit duk nyapu. Tahu dah kata abang panggil minta maaf abang dah. Kalau abang tak minta maaf, Tuhan duk sumpah situ tu. Tuhan duk marah situ. Tapi kalau abang kata, tak apalah, pasal dia, abang pun lagu tu lah kau nak marah tu. Ada apa yang nak kita maaf ni kadang-kadang tu bini masuk pak tatum. Jadi badu benih, tak ada kata abang panggil. Pak kita hawa, habis kerja boleh 20 minit tak masuk lagi. Pak masuk, pak tak ada lagi minta maaf dia. Duk tidur butung, ikut dia duk mek ni. Allah tak ada dengan tua, panggil tidur subuh, baru nikah. Atau pula dah. Ikut dia, megah dia. Baru nikah tak baru nikah pun. Dan gol ni kalau bunyi tang tak ada gapo lawan nak suruh dia panggil tu dia panggil lu cai pan the lu cai pan di dia panggil bukan tak mau nikah kau gol ni bebek dia bunyi tang dia dapat ting bunyi tak ada apa lu pu cai pan the tu dia panggil tu pan the tu kalau tak pan the nikah pak oleh minggu jatuh kate tu mai pan the tu lu pu cai mai pan di kan tenai jatuh kate lah sebab apa mai wai dia banyak rung ni. Sampai tu kita tak usah badu benih lah. Minta lagi maaf dia lalu dah. Orang jatuh bukan duk baik ya. Bila minta maaf untuk lagi tak apalah. Mungkin tahu tak perangai aku baik ni ya. Lain lah. Jadi dosa tu ada sepuas tadi habis lalu dah. Habis tu gugur sebab kita pergi masuk minta kepada tu lelaki tu maaf dan redha. Tu baik. Lagi pula kata dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi. Dua orang je buaya dua hadis ni. Ibnu Hibban dan Baihaqi. Saat ni dua hadis
Dah hasakut Bukhari Muslim. Ni hadis ni pula Ibnu Hibban dengan Baihaqi. Dia jawab kena. 3 orang yang tiada menerima oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan semaya. Dengan boleh 3 golongan ni semaya tahu mana pun Tuhan tak terima. Semaya molek dah, baca Fatihah betul dah, rokok comel dah, sujud comel dah, tahiyat betul dah. Tapi kalau ada salah satu 3 perkara ni Tuhan tak terima semaya dia. Dia tak terima teruklah. Dah. Lepas tu gapo 3 perkara ni? Tak terima sedekah, dan tiada menerima Allah Taala bagi mereka semaya, dan tiada mengakak Allah Taala bagi mereka itu, bagi 3 golongan itu, tiada mengakak kepada langit akan kebajikan. Hak dia duk sedekah, dia duk baca Quran, hak dia duk zikir, semua tu Tuhan tak akak naik ke langit duk amal dia. Tak akak. Kalau yang ada kerja salah satu pada 3 ni, semaya tak sah dosa, Tuhan tak terima. Amal yang lain, amal duk ngaji ko, amal zakat apa? Amal zakat ko, amal haji ko, amal sedekah, amal Quran. Tapi juga ada berlaku ni, Tuhan tak akak amal yang naik langit. Ya orang amal molek ya akak naik langit. Supaya roh juga dari roh mati dengan molek naik akak langit, sipar di langit ya 7. Ni kita haraplah behok kita misal tebal putih yang mati. Kita doa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan terus jadi sipar kepada angin yang tubuh, rumah yang cahaya putih. Rumah putih tempat sipar roh bagi orang mukmin. Kata masuklah saya tu ada apa-apa. Hak takut sekali duduklah kelagon dalam mulut kelagon bahu. Kelagon bahu mulut neraka. Yang kedua, kalau tak ditaruh situ duk belik. Orang panggil mu'allakum bainas sama'i wal ardi. Duk gantung atas langit dengan bumi. Tak naik tempat sipar ni. Apa? Roh ni tak bayar hutang. Ada lekat hutang hak mamak, hak kedai kopi, cik iyah. Ada lekat hutang hak ngangguk burung tak bayar lagi pun ada juga misal. Pas lekat hutang kedamang tu ada tak bayar min lagi. Duit nyucut ada mah hantar duit 100 nanti bayar mula awak senyak ni mati 40 pekau. Ada dia kira tak naik tu duk musim. Sebab lekat hutang dia. Hak selagi roh tak naik langit, dah orang ni mati, email dia tak ada. Pakai duduk dalam telaga, mulut telaga barhu, mulut neraka selalu dah. Kalau mati molek, insya-Allah duk sipar taruh di langit yang 7. Boleh kecek sama-sama roh. Tanya khabar orang duk dunia duk buat gapo. Tok Bilawe duk buat gapo, Kak Muhya duk buat gapo. Dak ke Abang Paing duk buat gapo, Sam duk buat gapo. Boleh duk tanya khabar hok kena gi mari. Kata orang tu nak hadis royaknya. Dah. Pas 3 golongan hak tu tak terima tak akal amalan naik langit ni, gapo atik? Pertama dia kata, hamba yang lari daripada penghulunya. Orang panggil jamin-jamin Nabi itu ya adalah penghulu tu, orang panggil gapo nama ni? Dah, tuanku tok ngulu tu. Payah ada saya dia. Pakai mana saya tu gi mana-mana gi nak gi makan pulut, gi jumpa dengan saing, dia tak ada minta izin ke tok ngulu dia. Pak kita lah ni bini tak royak ke tok lelaki nak gi cenok, nak gi hajai, nak gi Malaysia, nak gi Siamai. Apa khabar bini tak ada, tak tahu gi ke mana. Dah. Atau dia panggil, dia lari atau dia gi ngata ada royak kepada tok ngulu dia. Hingga kembali ia kepada tok pengulunya. Dalam keadaan dia pergi 3 hari. Saya tu 3 hari dia buat amal ibadat, 3 hari dia buat sedekah, dia baca Quran, tak ada akal amalan yang hak langit. Sebab dia tubik luar rumah, tok ngulu dia tak tahu. Dia tak ada minta izin, dia pergi sekat dia je. Hanya duk semaya 3 hari tu 30 waktu. Nah, 35 waktu sehari. Ni hari 30. Kamar dia amal semaya pun duk sekat tak terima lagi. Tu satu golongan. Saya yang lari pada tok ngulu dia. Yang keduanya, perempuan yang marah atas perempuan oleh suami. Jadi tok laki marah ke bini. Sepuluh saat ni dah panggil mari tidur, dia tak mari. Duk kelakon sekat dia, duk buat gapo-gapo, itulah tok laki marah. Masa tok laki duk marah tu kalau buat amalan tak naik lagi. Kalau dia duk semaya pun tak terima lagi semaya dia tu.
Sebab hati tu laki sakitnya perangai bini. Tu ingat molek. Sabit kata orang tino lagi tu dah. Kalau tak ada banyak minta maaf dengan tok lelaki. Kalau tak banyak kan minta redha dengan tok lelaki gak Allah. Pendek kata gak duduk dengan amalan tak ada seumurlah kebajikan. Tengok tu. Pas supaya juga kita orang jatuh. Sikit banyak perangai bini hak tak molek gapo gitu gini tak sobo perutlah. Panggil bini mari tidur, suruh bini buh nasi, dan suruh bini garu butir rata dia malah tak sobo perutlah. Nyanyi tak terima amal ibadat dia. Buat biasa gitu, nak murid cekak tapi sobo dalam perut. Ni berat ni. Dia tengok bini masih. Bini salah masih muka ngatuk lelaki. Apa masih bercengam? Mulut-mulut apa boleh jeruk nak buat untuk lelaki. Dah, kamar dia Nabi wak banding kata sama banyak dengan bitai di langit dosa. Pas bitai di langit siapa dia boleh bila ada berapa uti? Berjuta-juta. Hati banyak tu dosa tu. Kalau dia masih muka ngatuk lelaki. Nampak tu lelaki kelik tengah malam masa catung tak nak kecek. Jalan nyonyok tong sepak gelah. Tu lelaki tergelah pecah kena ikut umum kelik tengah malam. Lepas lalu dah. Kau nak murid dah. Tu lelaki tak nak kena kaki anak esok tu. Kau umum kelik tengah malam. Apa yang terkelai sepak gelah. Tu nak murid tahu tu banyak dalam punya bum. Tu mujur rumah mozek. Kalau rumah latar patah dia hujan dia. Muka tu boleh jigu. Sabit tu kalau bini lagu tu dosa sama banyak dengan bitai lagi. Sabit tu kalau bini mari dengar juga. Nampak yang masih yang benyang muka. Kita orang jatuh main ngaji juga. Kita baca widyah lalu. Nampak yang masih duk jatuh. Baca sosial tak apa. Tuang tahu bun fa. Duan dau ju bun fa. Arai nakap ba. Erti dah kok siap erti belak. Kau ni jadi siap belak kau. Sayawi. Apa ada masih lagi. Duan dau ju bun fa. Dah, jod mak lekeun. Aduh. Arai nak dosa bini dilakon ngatuk laki masa muka sama banyak ngabitan lagi. Ayah takut kau dosa orang mana tak takut. Mari manis mula lah. Abai maaf dah. Kau duduk masa tadi. Papa abai yang maaf selalu dosa tadi luah berat kalau dah. Hatulah kalau kau masa kau teruk. Kalau kau masa lagi kau masa tu lagi tak kena kecek banyak. Duan dau gitu dah. Bitai ya gitu. Jangan tidak bukan sama mari ya. Tapi kalau sama tak mari tak erti dah. Kau jatuh mari tino dak. Bitai langit. Ya tak apa. Ya tak ada apa bitai langit. Ada ke bitai duk langit tak ada lah sungai. Tak dia lah dah. Habis kena wak mari lah, wak mari sebut tak duan dau. Apa dah? Nampak tak hati ni bonfa. Tu nak banyak tak banyak dah. Dua. Yang tiganya orang yang mabuk. Orang yang mabuk tak ada kira mabuk ketung, mabuk jabah, mabuk sikun roy, mabuk ganyo, mabuk arak. Asal kata mabuk, mereka mabuk perahu. Ni kelaut mabuk tu tak apa. Mabuk kereta penimpa lo muntah. Mabuk ini tak apa. Mabuk ais juk makan banyak doa. Ya lorak tidur sebut. Kena weh kuat dah ais juk buka boso. Hok ai tebu lagi sirat lagi fanta lagi. Sejuk tamada lagi tak apa tidur ngorek pun sayuk kena mau nam mabuk air kau tu tak apa tu ni mabuk ganja mabuk ketung mabuk jabah mabuk arak kau ni Tuhan tak akak amalan yang haid lagi ikutlah kalau yang ada sedekah celah tu kau yang baca Quran kau misalnya ataupun tolong orang kau amalan tak akak naik lagi kalau hidup mabuk kalau tak kena dia semaya pun Tuhan tak terima semaya dia. Sebab dia duduk dengan keadaan mabuk. Pas lama mana nak Tuhan nak terima? Jawab dia kata, hingga jaga ia daripada mabuk. Boh hilang mabuk tak ada apa dah. Tuhan terima lah amalan dia. Tapi duduk dalam mabuk juga, tak ada apa-apa Tuhan tak terima. Tu nak ayat kata, tiga golongan ni hak Tuhan tak terima amalan dia. Malaikat dia pergi taubat, dia pergi maaf pada tok laki barulah terima. Daripada bini dia kena marah dia tok lelaki. Daripada saya yang baik tu rumah tak minta izin tok lelaki. Daripada orang mabuk lama mana duduk dalam keadaan mabuk dia tak ada minta maaf kepada dia tak ada jaga selama itulah Tuhan duk marah. Tapi tak terima amalan dia. Lagi pula tak naik lagi. Tu pucuk daripada dia mabuk. Habis tiga golongan.
Kemudian ia kata lagi, dan suatu cetera daripada hadis pula, bermula semaya orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara pula. Hak saat ni 3 ya. 10 perkara ni kalau dipakai hadis betul-betul, hak tu tak terima 10 perkara, amal pun tak terima. Kalau dipakai hadis, ada agak kita kata jenis-jenis ulama mari takwil sikit. 10 perkara ni hak tu tak terima semaya, bukan tak terima cukup rukun syarat tak ada apa terima, tapi semaya tak sepenuh. Kira tu bunyi sikit. Tapi pakai betul-betul hadis ke 10 perkara ni kecek mudah-mudah hak tu tak terima. Atau kita kata 10 perkara ni hak tu wa amal, kita wa amal pun tu tak sempurna 10 perkara ni kalau ni ada. Gapo dalam 10 perkara tu? Ayat bila? Yang pertamanya di dalam 10 perkara, semaya orang tiada berjemaah. Maya sore rumah. Asal hadis katanya salatul jamaah, semaya jemaah ni afdalu minal fazi, lebih baik pada semaya sore bi isri dan apa nama ni bi isri wa isru bi siapa 27 darjat. Kita semaya jemaah ni lebih baik pada semaya sore diri 27 darjat. Arti faham pada hadis ni semaya sore pun sah, cuma boleh sah. Kalau semaya jemaah boleh 27. Tapi mari hadis ni siapa tak jemaah pakai bila kata semaya tak sah. Ni sahabat boleh tanggung dua sini. Orang semaya di rumah ni bukan tak sah, tak sempurna. Maya sejak jemaah hak ni sempurna. Ni orang panggil hak apa nama? Hak orang panggil itu hadis dah ni. Hak ulama hendak kira kata tak terima makna tak sempurna. Tapi kalau dipakai makna betul-betul, ialah orang tak semaya jemaah pakai tak sah. Kena juga pakai betul-betul. Munasabah dengan kerana semaya jemaah ni. Nah, ada yang mengata wajib fardu ain, ada yang mengata sunat kifayah, ada yang mengata fardu kifayah. Jadi jemaah ni tu baik 3 golongan. Hak berlaku atas kaum fardu ain, semaya rumah tak sah sungguhlah. Hak berlaku atas fardu kifayah, semaya boleh 2 orang, tak ada apa lepas tutup tel lah. Hak berlaku atas sunat muakkad, semaya sejak ba'ah 27, semaya rumah boleh sah. Orang hak berlaku atas semaya rumah ni wajib, tak sah sungguhlah. Yang kita semaya rumah. Ya banyak perkara boleh kita bagi pada hadis hak kilah-kilah ulama duk sebut tu. Hendak begitu kata, kita orang jatuh ni balah-balah mana kita hajarlah semaya di masjid. Hajarlah kita jemaah. Kalau tak ada nak pergi jemaah sekalipun kita tidur tak jaga dah. Khabar-khabar orang mari sudah dah. Heret bini semaya kali dengan kita. Tidak heret anak semaya dengan kita. Jangan rugi dah. Kalau jemaah ni orang panggil penegak laba yang basuh akhirat. Laba basuh akhirat. Sama semaya pak juga jemaah. Semaya sore diri pun pak juga. Tapi hak ni sah, hak ni 27. Pas 27 bukan 27 pahala, 27 darjat. Darjat dengan pahala lebih darjat lah, kelah-kelah. Tengok orang jadi PO. Hak tu tameng darjat tu. Gaji 30,000. 40,000. Tapi harga darjat dia tu, tameng PO tu boleh syukur dah. Darjat dia tinggi pada duit lagi, pangkat tu. Sampai orang nak sangat. Banyak mana weh nak boleh jadi pangkat belak ni. Banyak mana nak apa weh. Dia mau kata kena weh banyak ni. Cari duit bayar lagi. Sebab tameng darjat ni tinggi. Dia. Pala kurang sikit. Pak orang semaya jemaah ni 27 darjat. Semaya sore 1 darjat. 1 darjat pun ngikut atas kaum kata semaya jemaah ni wajib, maka tak sah. Sampai dia kata tak sah tu. Tapi kaum muktamad Imam Syafi'i semaya jemaah ni masuk lagi tu fardu kifayah. Sebab itulah kita jangan tinggallah kita orang jatuh pisah hajar juga jemaah. Pas bini ni kena sangat-sanung sama. Baik orang baik tu. Baik orang komak dah baik tu. Lo abangnya dah galik lah. Tak lama nak mati dah. Nak orang mati pula dah. Nak sakit mau sakit punya tubik dah. Nak tubik. Tinggal rumah dah. Dah letih dah. Gia baik. Tok laki pergi maaf. Bini boleh halal lah. Tapi syarat bini tu kena taat tok laki. Bini tak apa lah maya rumah. Maya dalam bilik. Ada 6 bagi orang tino. Tapi nak maya masjidnya ada tegur dia. Dia nak kata semaya jemaah atau 40 perkara hak tu tak terima ni. Dah, apa nama 10 perkara tu setengah daripadanya semaya dengan tiada jemaah. Dah. Pahiyah keduanya semaya orang yang tiada keluar zakat harta. Duit pitih duk taruh siapa nisak cukup hul. Duk menego mah belakang orang panggil cukup nisak siapa hu dah mah dia.
duk nego, tak ada keluar zakat. Nah, duit duk taruh sapanya cukup risok sapa hutak keluar zakat. Maka kalau asal kita kata duit piti taruh nego ko supo juga. Dia tak keluar zakat. Semaya ber dia tu tak sah. Kalau ngikut lagi kita ni royak. Tuai tak keluar zakat, semaya tak beradu, maka semaya tu tak sah. Kita tanggung betul-betul adik. Kalau kita tanggung kata semaya tak sempurna kalau orang tak keluar zakat. Ni baik, sabit itulah penontonnya dah tengok semua ni. Bila kita kena nego gapo, nego mah, nego kerak, nego saka, apa sebut kata nego duit duk taruh tak ada konsep. Mah kita duk pakai sapa 5 kok cuni. 5 kok cuni mah duk taruh. Kalau pakai tak apa duk gile. Mah tu gak alik kanan jeka, alik kiri jeka. Ada pakai-pakai duk taruh. Lepas kalau kita duk pakai gile tak apalah. Kalau duk taruh sampai 5 kok cuni kena keluarlah zakat. Kalau tak keluar zakat, orang ni semaya tu tak terima kalau pergi habis tu. Ni besar tak besar zakat pun semua tu. Sampai tu kecek-kecek dengan semaya semua. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Mendirikan semaya dan mengeluarkan zakat. Kapus sekali semua noyak terlebih. Hak oleh demikian tu hak yang kedua ni. Faham betul-betul pada hadis ni, orang semaya hak Nabi dia royak tu tak terima semaya, dia tak keluar zakat. Hak yang tahu masa ni tak jemaah. Yang 3 tu gapo tu kita nanti ikuti semula pula. Dan yang 3, yang 4, yang 5, yang 6, yang 7, yang 8 sampai yang 10. Baru yang 2 baru. 8 lagi tu gapo? Hak tu hak semaya, hak tu tak terima hak Nabi dia royak. Tanggung hadis betul-betul. Kalau tanggung tak sepenuh tu, tu dia panggil hengok sikit. Gapo panggil lebar lagi tu kita mai ikuti semula pula. Tengok dia nak buku 4 dah. Ada gapo nak tanya lagi? Wallahu a'lam. Ada surat dia. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzi an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin wasiddiqin wa syuhada' minas shalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Apakah makna ayat ini? Terima kasih. Kalau kita berjumpa dengan tok guru, boleh atau tidak kita beri salam sebab kita perempuan. Dan lagi pula dia kata ni tak ada gapo dengan tok guru. Kita ingat nak ambil hormat dia. Tapi walaupun tak masuk dalam sunat pun harus kita beri supaya kita tengok muka tok guru kita. Asal tak boleh tengok jatuh betina ni, pas muka dia benar. Hak tak boleh tengoknya kot betis ke apa tu. Tak ada gapo kita tengok, kita nak ambil dalam keberkatan dia. Orang tina biasa pergi jumpa dengan Nabi apa tu. Boleh, tapi orang hak cermat gak pakai dot dulu pun tak ada juga. Tak ada apa nak tengok. Hak ni kata Nabi saleh kerana kita nak ambil berkat dia, tak ada apa. Assalamualaikum, bukan nak niat kat mana-mana. Pahu saleh tu molek kena beki suara tu yang besar, jangan halus sangat. Assalamualaikum, jadi bunyi pejatai kita. Terbaik untuk kita nak ambil dalam berkat dia. Payah kita ambil air semaya, kita basuh muka. Kita kena niat dulu atau baca doa basuh muka dulu. Jadi kita kena basuh habis dulu. Aja aku mengakak hadah kecil, saja aku ambil air semaya, tak apalah. Mak niat balik sekali dengan air atuh di uzuk muka kita. Sapu. Bila-bila ada sapu tu ayat tamu, nak sapu yang kedua, yang 3 kali kan? Boleh mula lah. Sapu yang kedua tu. Ayat 1 kita niat dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'a dasir asla lillahi ta'ala. Tu lapar. Awal sajawi dalam perut kita ingat saja aku mengakak hadah kecil anak Allah Ta'ala. Lepas tu air tu bawa tepung dia yang muka. Sapu bila atas habis sekaligus, buat basuh dua. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tu. Dia panggil basuh muka dulu, hak suk tayat 2 basuh tu bagi kita baca doa. Lagu itulah basuh tangan habis wajib dulu, tak baca Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ayat 3 sapuh kepala. Sudah sapuh kepala ayat tamu, masuk 2 Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Lepas tu basuh kaki sapa kepada buku lali, sudah ayat tamu masuk yang 2 Allahumma sabbit qadamaya 'ala siratil mustaqim ma'na min barik salihin. Lepas tu sudah dapat selalu Allah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak ada apa-apa, tak ada panjang kali. Habis selesai masalah dia dah.
Pas dia tanyanya apa makna ayat hang baca saat ni. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Panjang sikitlah ya ayat ni. Kau sobat duk cerita Nabi. Duk ingat Nabi, cerita Nabi. Moga tak boleh tengok. Dah ke? Tak boleh tengok dah. Kalau tengok Nabi sekali tak boleh duduk. Tak boleh tengok muka Nabi sekali tak boleh nak duduk. Nak tengok. Kasih pada Nabi cara tu. Sampai tengok pada tengah sobat tu kak. Berjalan kaki jauh. Mari kalau kita sini ambil ke baru mari menara. Giduk cacah-cacah rumah Nabi. Nabi temu ada gapo? Tak ada gapo Mari apa? Tak ada gapo. Nak tengok wajah Rasulullah. Kalau tak tengok tak boleh duduk hari ni. Tu tak ada hajat apa kelik selalu dah. Tapi terlalu hawa dia tu ingat kasih Nabi yang main mikir sampai akhirat. Bila main mikir sampai ke akhirat tu, dia mari cerita ya tanya Rasulullah. Dah kaifa bagaimana kak? Ambo nak tengok Rasulullah di akhirat esok. Padahal Rasulullah di akhirat esok ni dah anta darajatul ula. Rasulullah duduk dalam serga pekat yang tinggi. Wa nahnu asfala minkum. Kita ni duk pekat bawah. Duk serga yang genah. Nabi-nabi duk pekat yang tinggi. Pak hamba nak tengok Rasulullah, nak tengok lagu mana? Tak jumpa dalam Rasulullah duk kelas atas, kita duk kelas bawah. Maka lalu itulah Tuhan peroyak ke Nabi Muhammad. Ni ayat ni turun. Tak usah waselah. Nabi kata, dah mu ingat aku sungguh bimbang mati akhirat esok. Takut tak boleh tengok aku. Moga aku duk serga tinggi misalnya, mu serga rendah. Tengok sahabat dah boleh tengok Nabi dah, duk kita nak tengok sampai serga lagi dah. Kita tak biasa tengok lagi. Sampai minta doa dengan ya Allah, ya Allah, minta lawi aku boleh tengok Nabi. Boleh tengok dalam mimpi tak apa dah. Kalau kita tak boleh tengok dalam mimpi, Allah mu tahu juga. Wi mati akhirat esok, wi aku boleh jumpa dengan Nabi Muhammad. Jumpa saja tak segi ya Allah. Wi yang boleh tolong aku di pada masa esok. Wi boleh sepak aku di akhirat esok. Tu minta atik malam-malam. Ni tidur gerong-gerong saja ya. Okey, tu minta atik. Pas ni sahabat ni duk ingat Nabi, kita Nabi. Siapa duk mari koya siapa le akhirat. Takut tak boleh tengok Nabi kan Nabi duk pekat serga yang tinggi. Maka Tuhan peroyak ayat ni ke Nabi Muhammad. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Ginilah Nabi kata, tak ada gapo. Asamu tu taat ke Allah. Tu wa man yuti'illah. Siapa-siapa dia taat dengan Allah. Taat ni main ngaji, semaya, puasa, tu dah aurat, tu taat ke bagi. Lagi pula war rasul. Taat ke Rasul, apa saja hak Rasul royak benda baik kita percaya, hak Rasul suruh amal kita buat amal, baca Quran. Ikut Rasul suruh gapo, kita taat. Sebagaimana Rasul terus sepatu yang suruh dah. Orang ni faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang sani tu Nabi kata, orang yang taat ke Allah, orang yang taat ke Rasul, orang ni sekalilah dah yang Allah Taala winima atas mereka tu pondok sekali. Sekali dengan orang-orang hak tu hawi rahmat, hak tu hawi nikmat. Siapa dia? Minan nabiyyin. Kita boleh duduk sekali dengan Nabi. Walaupun kita orang tamada. Akan selipar tak dipong gini orang tamada, orang awal ya, bukan jadi rasul, bukan jadi nabi, bukan jadi wali. Orang tamada kerja pagi kerja petang gitu ya. Tapi kalau kita taat ke Allah, taat ke Rasul, esok-esok Tuhan kata, mu boleh duduk sekali dengan aku nikmat akan mereka itu. Siapa dia? Minan nabiyyin. Duduk sekali, boleh duduk sekali. Tidak boleh kita tengok demo tu. Wasidikin boleh duduk sekali, boleh kita tengok orang sidikin, orang sangat benar. Abu Bakar sahabat tu. Boleh kita ziarah. Sabit lah ni kita duk cerita nak tengok weh Abu Bakar. Nak tengok weh Sayyidina Uthman. Nak tengok weh Sayyidina Ali, nak tengok weh Sayyidina Umar, nak tengok weh Abu Hurairah. Duk metan le palon, esok boleh tengok asal mujuh kita mudah-mudah. Super 14 pula. Nak tengok weh Aisyah Nabi jangan tahu mana. Nak tengok weh Fatimah lagu mana. Nak tengok weh Zainab anak Nabi lagu mana. Nak tengok Khalidah ni orang lagu mana. Tak tanya 14 nak belaka tu. Nak tahu sawase asal mujuh may yuti'illaha war rasul. Mu tu boleh duduk sekali dengan hak tu hawi nikmat. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin. Lepas tu syuhada orang mati syahid. Orang mati syahid orang aku widah. Bahwa solihin orang yang juruh. Golongan orang juruh ni, orang soleh-soleh ni. Boleh duduk dengan sekali demon ni. Boleh duduk dengan orang mati syahid. Boleh duduk sekali pula dengan orang dan para-para nabi. Boleh duduk dengan orang siddiqin. 4 golongan ni.
Tu wa hasuna ulaika rafiqa. Orang ni hak kita tepat sains sekali molek. Dan sebaik-baik lah hak kita nak buat sains kau, orang ni lah. Orang minan nabiyyin wasiddiqin syuhada wasalihin. Orang ni lah. Dah. Lepas tu zalika fallahu minallah wa kafa billahi syahila. Demikian semua saat itu adalah dengan semata-mata limpah kurnia Allah Taala lah. Dialah limpah semata-mata limpah kurnia supaya iman Islam kepada kita ni. Apa kena wi belaka? Kalau dah berepek rumah pun ada kafir dengan Tuhan. Tapi kita nak Tuhan kurnia Tuhan bui. Ni orang panggil wa kafa billahi syahida, madam cukup dengan Allah sebab Tuhan ni alim, dia sama tahulah apa benda nak berlaku, apa benda tak berlaku. Ini setengah daripada asal kita taat kepada Allah, kita taat pada Rasul, insya-Allah kita akan berjumpa dengan para nabi, siddiqin, syuhada wa salihin. Ni dengan semata limpah kurnia Tuhan wi kepada kita. Walaupun kita kelah genah, boleh tengok Nabi Muhammad, boleh jumpa dengan Nabi Musa, boleh jumpa dengan Nabi Harun, boleh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Itu dengan semata-mata limpah kurnia Tuhan wi kepada kita. Asal kita tu may yuti'illah hawar rasul. Dia ada dua tu. Ni ngaji malah aurat buka. Dekat semayang be podok ahon ni tak nak jalan. Nama kata kita tak ada may yuti'illah dak. Dah begitulah lebih kurang dah. Hidup cerita selesai lah. Ni ayat ni lebih kurang lagu tu lah. Dia lihat tafsir dah. Lepas tu nak panjang lebar lagi kita kena rojok pada tafsir lah pula tu. Begitulah pertanyaan ni dah. Wallahu a'lam.